Hai Top CBN, seperti biasa, orang terlebih berani akan melakukan perkara pelik. Tapi, kalau kalian adalah pekerja kedai makan, jangan sesekali melakukan kerja gila walaupun kalian sangat berani, sekalipun kerana kalian mungkin akan menerima nasib seperti mereka ini. Mereka telah menunjukkan keberanian pada waktu yang salah dan mencari masalah supaya diberhentikan kerja dengan cepat. Tuduhan apa yang mereka dapat, admin confirm kalian akan pening kepala dengannya. Pekerja lombong dipecat kerana tarian Harlem Shake. Mungkin kalian masih ingat lagi tarian viral Harlem Shake pada tahun 2012 di mana bermula dengan lagu pendek, kemudian ada seorang keluar menari dan orang sekeliling perlu buat tenang dan tidak lama kemudian semua orang bangun menari dengan aksi mereka. Lagu ini menjadi viral dan ramai yang mengikuti. Tidak terkecuali pekerja lombong di daerah Western Australia apabila 15 orang pekerja ini ingin melakukan sesuatu supaya mereka tidak berasa mengantuk pada pukul 2 pagi. Mereka membuka baju dan menari mengikut lagu viral tersebut dan juga tidak lupa untuk merakam video kejadian ini. Semestinya kelakuan mereka telah melanggar peraturan dan keselamatan dan membuatkan kumpulan pekerja ini telah diberhentikan kerja di dalam bidang perlombongan seumur hidup dengan tidak sengaja. Kalau menari sahaja okey lagi, tetapi video tersebar pula. Memang patut pun. Pekerja memijak sayur. Ini adalah kesalahan yang paling besar pernah berlaku pada fast food terkenal seperti Burger King apabila ada seorang pengguna mainstream forum 4chan telah memuat naik gambarnya memakai kasut berwarna hitam sedang berdiri di atas bekas sayur bersama tulisan, "Ini adalah salad sayur yang kalian makan di Burger King." Kalau dah terang macam ini, ramai pengguna lain telah mencari maklumat tentang pekerja tersebut dan tidak lama kemudian, mereka mendapati ia adalah gambar daripada Mayfield Heights, Ohio lalu membuat laporan tentang kejadian yang berlaku di ibu pejabat. Dan pada akhirnya, pekerja yang sangat berani ini telah diberhentikan kerja. Admin cuma nak pesan, kalau dah dapat kerja baru pun, janganlah awak begini lagi ya. Kuasa netizen sangat menakutkan. Pekerja kedai pizza bermain dengan makanan. Setiap kedai makan perlu mengutamakan kebersihan tetapi walaupun hakikatnya begitu, masih lagi ada orang yang berkelakuan buruk bekerja sebagai belayan dan suka bermain dengan makanan yang akan dihidang kepada pelanggan seperti pekerja kedai pizza jenama Domino's. Dia mengambil keju seperti ingin memasukkan ke dalam hidung tetapi kembali memasukkannya ke dalam makanan dan di mana seorang lagi mencucuk makanan tanpa memakai sarung tangan serta pelbagai aksi lain lagi yang mungkin kalian akan terkejut. Kita tidak akan mengetahui kalau mereka tidak merakam video dan memuat naik di media sosial. Apabila warga media sosial mengetahui akan kejadian tersebut, mana mungkin polis tidak tahu kan? Admin mendapat berita yang 2 orang ini telah ditangkap bagi kes jenayah kerana menjual makanan tidak berkualiti. Tambahan pula, pegawai kebersihan menyiasat di kedai pizza cawangan ini dengan segera. Main tidak kira tempat. Pekerja KFC mandi dalam sinki. Kejadian berlaku apabila 3 orang pekerja KFC dalam cawangan Anderson, California ingin melakukan sesuatu selepas mereka masuk shift dalam masa yang lama. Mereka telah berfikir idea berendam dalam sinki kedai dan semestinya kejadian ini akan menjadi rahsia selamanya kalau salah seorang daripada mereka tidak mengambil gambar dan menunjuk keseronokan tersebut dalam MySpace peribadi tanpa berfikir apa yang akan berlaku selepas itu. Apabila manager cawangan itu melihat kejadian tersebut, dia telah mengenakan hukuman dengan menjemput ketiga-tiga wanita ini berhenti daripada kerja mereka dengan segera. Apa yang lagi lucu adalah, ini bukan kes pertama yang pernah berlaku kerana 4 bulan sebelum ini, ada gambar pekerja Burger King di Ohio juga telah masuk ke dalam sinki, kemudian dihalau keluar dari kerjanya. Ini yang dikatakan sinki pembawa masalah. Polis suruh pesalah buat lambungan duit shilling. Mencuba nasib dengan melambung duit shilling dalam permainan sangat menyeronokkan. Tetapi kalau lambung shilling untuk mencuba nasib, seperti dalam kejadian ini, jawapannya hanyalah akan diberhentikan kerja sahaja. Kejadian berlaku semasa 2 anggota polis Georgia menahan seorang wanita ini disebabkan dia memandu melebihi had laju dari sepatutnya, di mana dia memberi alasan bahawa takut akan lambat pergi kerja. Ketika polis sedang semak lesen memandu, dia diberitahu akan menggunakan aplikasi untuk membuat keputusan. Kalau keluar kepala, maksudnya ditahan, dan kalau keluar ekor, dia akan dibebaskan. Walaupun keputusannya adalah ekor, namun mereka menahan dia juga. Apabila video kejadian itu sampai ke tangan komander, kesannya 2 anggota polis tersebut telah diberhentikan kerja dengan segera kerana mempunyai kelakuan yang tidak sepatutnya dan mencemarkan nama polis. Mencari masalah buat diri sendiri. Kaki tangan penerbangan tidur di lantai. Semua pekerja penerbangan telah diletakkan harapan supaya boleh mengatasi setiap cabaran
seperti persediaan atas kapal, menjaga penumpang, menghadapi cuaca yang tidak begitu baik dan juga masa yang lama dalam perjalanan. Tetapi apabila melihat mereka tertidur di lantai seperti ini, ramai yang telah tertanya apa yang berlaku. Kerana hari itu ada ribut berlaku di bandar Porto, Portugal dan penerbangan mendarat di Malaga, Spanyol dan mereka mengambil peluang untuk berehat daripada kepenatan yang mungkin berlaku dari penerbangan itu. Akan tetapi, tidak lama kemudian hal ini terbongkar bahawa semua gambar ini telah dicipta oleh mereka di mana buktinya adalah klip dari CCTV dan bukan daripada penerbangan. Bukti dah terang begini memang susah nak lepas. Mungkin perlu berehat di rumah dalam masa yang panjang. Pembaca berita mengeluarkan perkataan kesat. Tidak salah kalau berlaku kesalahan pada hari pertama mula bekerja. Tetapi kalau bekerja sebagai pembaca berita dan tersalah cakap, mungkin akan kehilangan kerja dalam sekelip mata. Seperti AJ Clemente, seorang pembaca berita televisyen KFYR TV yang tersalah mengeluarkan perkataan kesat dari mula bersiaran dan penonton mendengarnya di seluruh negara. Walaupun seorang lagi pembaca berita telah berusaha untuk membuatkan suasana menjadi lebih baik, tetapi pada akhirnya dia telah diberhentikan kerja selepas tamat siaran pada hari itu dengan segera. Tidak lama kemudian, AJ Clemente telah memohon maaf di Twitter dengan alasan bahawa waktu itu dia sedang berlatih membaca berita tanpa mengetahui mikrofon sudah dibuka, tetapi dia mengaku kesalahannya dan berusaha untuk tidak melakukannya lagi. Admin harap dia akan dapat kerja baru dan tidak akan melakukan kesalahan itu lagi. Gay. Good evening, I'm Van Chu. You may have seen our... Salesman jenama terkenal muat turun gambar bayaran cek. Kejadian ini berlaku apabila Wade Broom, seorang salesman kedai pakaian terkenal Lacoste, membuat jualan tertinggi sebanyak RM110,000 dalam masa yang singkat dan berfikir akan mendapat bayaran dengan komisen yang banyak sesuai dengan penat dan lelahnya. Tetapi apabila mendapat cek bayaran, dia seperti bingung. Mungkin tersalah nombor kerana ia tidak cukup untuk keperluannya dan anak kembarnya. Dia telah memuat naik gambar cek bayarannya di Instagram miliknya untuk meluahkan rasa kecewanya pada warga media sosial. 2 minggu kemudian, Wade telah dipanggil oleh HR dan dituduh melanggar peraturan keselamatan rahsia pejabat sebelum diberhentikan kerja sebagai balasan. Kesian memanglah kesian, tapi kalau dilihat dari kelakuannya memang tidak patut. Admin harap dia akan dapat kerja baru dalam masa terdekat ini. Juruterbang membenarkan model masuk bilik juruterbang. Mungkin disebabkan kecantikan telah membutakan dan membuatkan 2 juruterbang daripada syarikat penerbangan Argentina menerima satu surat berwarna putih dengan segera. Disebabkan Victoria Sipolitakis, seorang pelakon dan model daripada Playboy, ingin melihat suasana bilik juruterbang di mana tempat tersebut tidak membenarkan orang luar masuk dengan mudah, tetapi mereka telah membenarkan model ini masuk. Bukan itu sahaja, mereka juga memberi peluang kepada model ini untuk mengawal penerbangan, masa terbang dan juga mendarat. Seperti kata pepatah, malang tak berbau. Disebabkan Victoria telah merakam video semasa memasuki bilik juruterbang dan selfie dengan kedua-dua orang juruterbang sebagai bukti, syarikat penerbangan mengetahui tentang perbuatan berisiko ini serta telah melanggar peraturan penerbangan dengan teruk. Mereka telah ditarik semula jawatan dengan segera serta dikenakan tuduhan jenayah kepada ketiga-tiga mereka. Sedih kan? Pekerja jilat roti taco. Pekerja yang mencabar kuasa warga media sosial bukan hanya kedai pizza atau ayam goreng sahaja. Kedai makanan Mexican terkenal seperti Taco Bell pun apa kurangnya. Admin tidak tahu apa yang merasuk seorang pekerja ini kerana tiba-tiba dia mengambil gambarnya sedang menjilat barisan roti taco dengan aksi yang begitu seksi dan terfikir untuk memuat naik di media sosial kerana mungkin akan mendapat banyak likes. Tetapi selepas ibu pejabat melihat gambar ini, mereka mendapati dia mempunyai kelakuan yang tidak sepatutnya. Kesannya adalah pekerja ini dan rakannya dihukum dan diberhentikan kerja. Disebabkan gambar tersebut menyebabkan ibu pejabat memohon maaf kepada pelanggan di atas kelakuan pekerjanya. Diberhentikan kerja kerana memakai baju warna oranye. Ramai orang perlu memakai uniform yang telah ditetapkan untuk pekerja, tetapi sesiapa pun ingin memakai baju yang kita suka, kan? Seperti kes pekerja pejabat undang-undang Elizabeth R. Welburn di mana kesemua 14 orang sependapat memakai baju berwarna oranye pada hari Jumaat untuk menambah tenaga dan keceriaan. Memakai baju warna yang sama juga boleh membuatkan mereka berasa sehati sejewa apabila keluar minum selepas habis kerja. Walaupun alasannya kelihatan baik, tapi pada hari itu mereka telah diberhentikan kerja kesemuanya. Kerana di bandar Deerfield Beach, Florida, memakai baju berwarna oranye adalah simbol protes dan membuatkan pemilik syarikat berasa tidak puas hati dengan hal ini. Walaupun tidak ada kejadian protes yang berlaku pada hari itu dan mereka cuba untuk memberi penjelasan, tetapi ia tidak berhasil.
coach dihalau kerana menang markah 100-0. Kemenangan itu adalah sesuatu yang perlu dibanggakan dan kalau mendapat markah yang lebih tinggi atau memecah rekod, mestilah harus dibanggakan lagi. Tetapi tidak dalam perlawanan basketbol kategori wanita bagi pelajar menengah di Texas. Apabila sekolah Covenant berjaya menang dengan mengalahkan sekolah Dallas Academy dengan markah 100-0 dan hanya dengan separuh perlawanan sahaja, mereka berjaya memperoleh markah sehingga 59 markah dan tamat pada markah ke-100 dalam masa 3 minit akhir. Dan selepas perlawanan ini tamat, coach pihak sekolah Covenant telah diberhentikan dengan segera. Pihak sekolah berkata kemenangan kali ini tidak begitu membanggakan disebabkan pihak lawan adalah pelajar istimewa dan markah yang diperoleh tidak sesuai dengan seorang penganut Kristian yang perlu mempunyai sifat kesian kepada pihak lawan. Semestinya pihak coach sendiri pun bingung kerana semua pemain bermain dengan penuh semangat sehingga boleh memenangi piala dengan penuh hormat dan setia. Kalau bijak tetapi salah tempat macam inilah jadinya kan? Admin harap coach dapat kerja baru ya.